Okay, thank you, thank you. Oh, tak jelas. Terputus-putus. Okay, boleh dengar. Okay. Kita tunggu sekejap, tunggu PPD masuk dulu, lepas tu kita terus mula. Okay. Selamat petang semua. Oh, selamat petang Tuan. Selamat petang Tuan PPD. So, kita mula dulu. Okay, selamat petang dan salam sejahtera, salam menjulang pendidikan dan salam Serikay No. 1. Selamat kembali ke satu lagi bengkel anjuran bidang TVET PPD Serikay pada petang ini, iaitu bengkel pembugaran aplikasi MacCode untuk mata pelajaran RBT Sekolah Rendah PPD Serikay tahun 2021. Okey, bangga juga ada beberapa guru sekolah menengah lah bertanya, bolehkah kami turut serta dalam bengkel petang ini? Jawapan saya sudah tentu dialu-alukan. Okey, terlebih dahulu kita masuk ke objektif bengkel pada petang ini. Okey, kita perlu tahu apa itu MacCode. So, petang ini kita akan belajar dan mengenali dan memahami penggunaan aplikasi pengaturcaraan ini. Okey, selepas itu ada satu lagi sesi untuk cara penggunaan dia, iaitu memperolehi kemahiran menggunakan MacCode di dalam kelas semasa PDPC RBT ini. Dan akhir sekali, pada akhir bengkel ini kita akan buat perkongsian lah. Sebenarnya sepanjang bengkel ini, cikgu berpeluang berkongsi idea dan pengalaman semasa mengajar tajuk atau cara dalam mikro pengawal ini. So, tanpa melenggarkan masa, kita mempersilakan Cikgu Long Itung, KPPD Serikay untuk mengucap kata-kata aluan dan seterusnya memulakan bengkel kita pada petang ini. Dipersilakan Tuan. Ya, terima kasih Cikgu Lo. Pegawai SC Plus bidang TVET. Ya. Ya, TVET. Cikgu Wolinggong bersama juga kan? Sorry tadi saya lambat masuk. Ya, Cikgu Wolinggong, SIC juga. Kemudian penceramah kita petang ini Cikgu Hisham Wandi bin Morsyidi dari SK Sungai Petai. Semua guru RPT sama ada di sekolah menengah atau sekolah rendah. So, terlebih dahulu saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana meluangkan masa untuk menghadirkan diri dalam bengkel ini. So, setakat ini dalam lim pertama ini ada 70 orang lebih kurang. Jadi saya rasa ini satu yang sungguh menggalakkan, sambutan yang menggalakkan lah. Okay. So, terima kasih kerana hadir pada petang ini. Jadi seperti yang kita sedia maklum, sebenarnya RPT merupakan satu subjek yang agak baharu yang boleh dikatakan selaras dengan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Jadi reka bentuk dan teknologi RPT ialah merupakan satu mata pelajaran elektif lah yang memberikan penekanan kepada mereka bentuk, ya, mereka bentuk dalam menghasilkan produk berasaskan teknologi. Ya. Sebenarnya saya sangat menggalakkan dan saya sangat menghargai kalau guru dapat meningkatkan minat dan kompetensi ataupun keupayaan murid dalam menguasai RPT ini. Ya, saya lagi tertarik apabila saya 2-3 tahun lepas apabila saya melawat ke rumah kawan saya. Dalam perbualan itu apabila dia memberitahu jirannya, anak jirannya, ya, adalah seorang yang sangat mahir dalam teknologi, ya, dan suka bermain dengan programming dan sebagainya. Sejak kecil lagi dia kata. Sebab bapak dia juga
seorang yang suka dengan programming dan sebagainya. Jadi anaknya, dia kata sekarang anaknya tidak perlu ada pejabat, tidak perlu keluar. Uh, Dia ceritalah dengan saya sebab dia masa kami berdiri di luar tu, sebab dia ada satu taman sayur di depan, dan di sebelah uh, taman sayur tu ada sebuah rumah yang cantik. Saya tanya, wah ni rumah siapa ni, cantik betul, saya kata. Okay, dia ceritalah. Okay. Uh, Dia kan anaknya sekarang kerja di rumah sahaja. Apa kerjanya? Dia kata di seluruh dunia sehingga antarabangsa, dia kata dia terkenal sudah, boleh dikatakan, sebab uh, melalui YouTube juga, Kak, media sosial, lebih kurang macam itulah. Dia kata dia mempromosikan diri, kepakaran dia, kebolehannya dan perkhidmatannya semua melalui online. Tak perlu ada pejabat, tak perlu keluar, tak perlu mencari ejen-ejen siapa, tak perlu. Dia ada. Ya. Hanya dengan kepakarannya boleh menolong mereka bentuk banyak perkara, termasuk iklan syarikat dan sebagainya. Dia kata. Ya, syarikat, kemudian mereka desain pelbagai benda. Saya lupa sudah. Dan dia kata mesti seseorang yang pandai dalam komputer, terutamanya programming. Ya. Jadi sebab itulah saya tertarik dan saya terus terfikir masa itu RBT, ya, ataupun sekarang kalau dulu kemahiran hidup kan, kemahiran hidup. Sekarang RBT dan asas apa, sains komputer kan, AS ASK ya, asas ya, sains ASK, komputer. asas sains komputer kan. Jadi benda-benda ini, dua ini sebenarnya ada kaitan mungkinlah, cuma mungkin ASK itu lebih kepada programming, tapi mereka bentuk dan teknologi ini ada perbezaannya kan. Saya nanti cikgu Law akan terangkan. Dan sekarang ada ramai guru mungkin masih belum begitu mahir dengan kemahiran mengajar subjek ini. Jadi sebab itulah Cikgu Law Ilium bersama dengan Cikgu Wan Ling Kiong, dan melalui usaha sama Cikgu Hisham Wandi, ingin memperkenalkan dan ingin membantu memantapkan subjek RBT ini. Dan saya yakin cikgu yang mengajar RBT ini sebenarnya ada satu keistimewaan, terutamanya kalau masih ada anak yang masih boleh dibentuk. Ya, saya yakin mungkin yang berada dalam hujung talian bersama dengan kita ini, mungkin masih ada banyak yang masih ada anak. Jadi boleh bermula dengan anak sendiri. Kalaukan mereka menguasai subjek ini, maka masa depan mereka adalah sangat cerah. Dan mereka boleh mencapai ke seluruh pelosok dunia tanpa perlu keluar. Iaitu hanya melalui hujung jari, menggunakan komputer, seperti apa yang diceritakan oleh kawan saya, anak jirannya itu, ya, walaupun satu lagi yang menarik adalah, dia kata anak dia itu dia belajar di overseas, tapi semasa dia belajar dia sudah setiap hari boleh mendapat ada pendapatan. Itu yang hebatnya. Dia kata dia tak belanja banyak duit kepada anaknya sebab anaknya sendiri sudah mampu mencari duit melalui teknologi ini. Jadi itulah yang sangat memperangsangkan saya. Ya. Jadi diharaplah tuan-tuan dan puan-puan pada masa yang sama menguasai teknologi ini untuk mengajar anak murid, tetapi pada masa yang sama juga membantu anak kita sendiri, iaitu bermula dengan anak kita sendiri. Manfaatkan anak kita belajar demi anak orang lain juga, demi anak murid lah di sekolah. Dan satu lagi awal tahun, saya rasakan awal tahun ini, masa awal tahun atau akhir tahun lepas,
Saya awal tahun ni ya, Cikgu Wan Lee Keung, dengan Cikgu Loh Ee Leong, kita melawat ke Saint Anthony kan. Saya tertarik betul dengan juga RBT, projek-projek mudah yang dihasilkan, misalnya uh, aquaponik, lebih kurang macam tu. Kemudian desain-desain macam mana pelbagai desain lah yang menggunakan teknologi. Jadi benda inilah yang perlu dicetuskan kepada anak-anak kita supaya mereka sepanjang hari apabila terjumpa sesuatu, dia akan berfikir kenapa kipas angin itu kalau diletakkan air maka dia akan lebih menyejukkan dan sebagainya. Bagaimana menyebabkan membolehkan tanah ruangan yang di belakangnya kurang tanah kita boleh menanam sayur. Bagaimana boleh pada masa yang sama aktiviti rekreasi dengan akuarium ataupun menternak ikan sedikit dengan sambil tu boleh menanam air, menanam sayur dan sebagainya. Jadi perkara-perkara sedemikian sebenarnya saya sangat hands on, sangat juga memberikan inspirasi kepada setiap murid. Ya, mungkin bermula dengan benda-benda yang lebih menarik sedemikian, maka akan membawa murid-murid kita ke arah itu. Jadi berdasarkan subjek yang baru ini dalam dokumen standard curriculum atau TSKP dan pentafsiran RBT KSSR digubar untuk selama 3 tahun biasanya. Jadi dalam persekolahan, jadi merangkumi bidang awam, elektrik, elektronik, mechanical, sains rumah tangga, sains pertanian, pengurusan sesuatu projek. Itulah yang saya masukkan di Saint Anthony hari itu. Saya lihat banyak dihasilkan, ya. So pengurusan sesuatu projek itu. So sepanjang persekolahan, murid juga dapat didedahkan dengan pembelajaran bukan saja teori dan amali di bengkel-bengkel yang sedia ada. Saya yakin mungkin di setiap sekolah sudah ada bengkel. So aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menekankan penguasaan murid terhadap semua bidang sains, teknologi, engineering, art dan matematik. Itu sekarang bukan saya STEM, ya STEAM, sains, teknologi, engineering, arts, termasuk arts sekarang. Maksudnya kita tak boleh abaikan kecerdasan, ini dikatakan kecerdasan apa ya, artistik, ya. So kita ada pelbagai kecerdasannya, kecerdasan matematik, logik, ya, kecerdasan logik, kecerdasan muzik, kecerdasan ruang, ini kecerdasan artis juga perlu dimasukkan. Sebab kadang kita nak desain sesuatu, misalnya yang kawan kepada anak kepada kawan jiran, kawan jiran, ya. Dia bukan sahaja mempunyai logik yang tinggi, tetapi mempunyai kecerdasan artistik yang tinggi. Dia boleh menolong membuat desain dan juga boleh membuat programming, program-program untuk digunakan oleh syarikat. Ya. Jadi ini 2-3 tahun lepas kalau tak salah. Memang sebelum COVID. Jadi COVID sudah setahun lebih. Saya rasa hampir 2 tahun dulu saya pernah dengar cerita ini. Jadi saya sampai sekarang saya masih fresh impression itu. Ya. So dalam abad ke-21 ini, ya, murid bukan hanya bertindak sebagai pengguna teknologi yang berpengalaman, berpengetahuan. Jadi kita sepatutnya, saya rasa cikgu juga lah, sama juga. Kita bukan sebagai pengguna saja, malah boleh menyediakan semua murid ke arah penciptaan teknologi dan pencetus ide baru. Ya. Ini yang penting, sebab kalau tidak dunia tak akan maju. Kita mesti mendidik mereka sentiasa berinovasi dan mencetuskan ide baru. Dan pada masa sekarang banyak pertandingan berkaitan dengan RBT, sains dan matematik dipertandingkan untuk menggalakkan murid kita di dalam bidang STEAM ini. Seperti Carnival IMAS, iaitu Carnival Mangsang Anak Sarawak IMAS. Jadi melalui RBT ini saya harap guru-guru RBT dapat menggalakkan anak murid kita mengambil bahagian
dan berinovasi. Jadi selaras dengan hasrat untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran berfikir seperti yang terkandung dalam PPPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, tapi pengaturcaraan di dalam RPT diperkenalkan agar murid diajar tentang prinsip-prinsip asas dan konsep pembinaan teknologi digital supaya menjadikan individu yang mempunyai pemikiran computational. Ini sangat penting. Pemikiran computational serta memahami bahawa teknologi digital pada hari ini mampu menyelesaikan banyak masalah pada masa hadapan. Ya. Contohnya, semalam saya ada nampak satu mesej yang dihantar oleh kawan dan dia tanya saya, sama ada orang ni orang benarkah orang robot? Ya, sebab dia bercakap semua menari dan sebagainya, penyanyi, boleh petah berucap itu sama seperti seorang wanita yang cukup cantik, gadis yang ayu, yang jelita, yang anggun. Ya. Dia tanya saya tengok-tengok tak dapat bezakan sama ada dia adalah sebuah robot ataupun manusia sebenar. Ya. Tapi nampak ada sedikit kerobotannya, ya, robotnya. Dan akhirnya dia beritahu saya, ini adalah satu robot telah diprogramkan untuk bercakap sedemikian, untuk menari, bernyanyi sedemikian. Ya. Jadi ini dunia sekarang kita. Ya. So perlulah kita memberikan anak kita ke arah itu. Jadi ianya RPT ini mempunyai matlamat untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran pemikiran computational. So kemahiran ini dapat melengkapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran asas sains komputer yang merangkumi kemahiran pengaturcaraan dan algoritma yang melahirkan murid yang kreatif, inovatif dan dinamik serta beretika dalam mengamalkan budaya TMK, kebat dan STEAM di sekolah. So ini penting juga, okay, kemahiran pengaturcaraan dan algoritma, dan bukan itu saja, semua perlu diterapkan nilai dalam nilai yang beretika dalam menggunakan TMK dan juga mampu berfikir kemahiran berfikir aras tinggi juga, ya. So kemahiran pemikiran computational menggalakkan murid kita untuk menggunakan proses pemikiran yang melibatkan pencarian formula pada permasalahan. So ini yang biasanya mungkin ramai murid tidak dapat ikut, ya, iaitu mencari formula pada permasalahan. Ya. Kalau kita train dari awal, ini mungkin dapat dilaksanakan. Jadi ini tujuan utama, ya. Kemudian topik pengaturcaraan juga sangat penting kepada murid yang ingin memilih asas sains komputer, terutama yang ditawarkan di SMK Bandar Sarike, ya, asas sains komputer. Sebenarnya subjek ini sangat baik, ya, sangat-sangat digalakkan. Ya, anak saya kalau ada peluang memang saya suruh dia ambil, tapi memandangkan banyak sekolah tak tawarkan, ya. Saya rasa di Sarike mungkin ada yang beruntung kalau nak anak kita pergi ke asas sains komputer. Sekurang-kurangnya di SMK Bandar Sarike ada. Jadi di mana asas yang mereka yang dipelajari daripada sekolah rendah dapat digunakan untuk masuk ke tingkatan 1 dan begitu juga sehingga tingkatan seterusnya. Dan apa yang dipelajari dan di tingkatan tahun 4 sehingga tahun 6 akan digunakan sebagai asas kepada mereka di tingkatan 1 hingga 3 lah. Jadi contohnya di tingkatan 2, kalau siap, mereka akan mendalami ilmu teknologi pertanian, ya, seperti aquaponik, ya, ataupun hidroponik, ya, melalui projek vertigasi. Hari itu juga saya nampak di Anthony. So, tingkatan 3 pula melihat mereka menggabungkan kesemua amali dalam elektrik, kemudian elektronik. Hari itu kalau tak silap saya di St. Anthony ada murid satu projek tu apabila ada orang lalu dia dapat kesan dan sebagainya, ada sensor macam ni,
sekarang banyak elektronik kit yang boleh dibeli dan direka bentuk. Jadi inilah yang membolehkan pada tingkatan 3 mereka menggabungkan ke semua amali dalam elektrik, elektronik, mechanical, sains rumah tangga dan sains pertanian ke dalam projek pentafsiran tingkatan 3 nanti ya. Jadi inilah tujuan bengkel pada hari ini, memberikan peluang kepada guru sendiri dan murid untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi berilah anak murid kita pengalaman menimba kemahiran secara sistematik, dan begitu juga saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang ada anak, yang ada cucu mungkin nanti kalau tak sempat anak, nanti kita boleh galakkan, kita tahulah cara macam mana nak galakkan mereka, memberikan pencerahan kepada mereka dalam pemilihan laluan masa depan mereka. Jadi saya rasa seterusnya saya serah balik kepada Cikgu Loh Ilyong dan Cikgu Hisham Wandi bersama dengan Cikgu Olinggong. So selamat berbengkel kepada semua sebab saya kena keluar daripada bengkel ni juga sebab ada satu lagi saya perlu. Ada 2 lagi ya saya perlu masuk. So selamat berbengkel. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Tuan PPD. Okey, ya, sememangnya RBT ini sangatlah penting dalam kejadian murid kita ya. Dan terutamanya dalam bidang STEAM ini dan juga dalam beberapa aspek dalam kebat inilah. Sebelum bermula, saya ajak bersama rakan-rakan guru kita untuk mengenali cikgu kita hari ini. Petang ini ya. Cikgu Hisham Wandi bin Moshidi merupakan guru SK Sungai Petai, Serikit. Beliau telah berkhidmat lebih dari 15 tahun dan merupakan ketua panitia RBT sekolah beliau. Bidang perkhususan beliau tidak bukan ialah kemahiran hidup. Okey, yang paling handsome dia kata. Kemahiran hidup sekolah rendah. Beliau telah mengajar lebih dari 7 tahun untuk subjek reka bentuk dan teknologi. Pihak PPD Serikit juga banyak kali meminta tolong dari khidmat beliau untuk menjadi fotografer dalam majlis rasmi PPD Serikit sebelum ini. Beliau juga telah diambil menjadi salah seorang guru sumber atau guru resource RBT PPD Serikit. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Cikgu Hisham Wandi dari SK Sungai Petai untuk perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jelas suara saya? Okey, jelas. Jadi terima kasih Encik Loh. Jadi hari ini saya akan berkongsi tentang MACOT seperti yang diminta oleh Encik Loh. Jadi sebenarnya pengetahuan saya tentang MACOT ni pun basic juga tapi kita boleh berkongsi lah. Apa-apa yang perlu ditambah nanti kita sama-sama tambah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya cuba bentangkan dulu. Okey, kita hanya pergi kepada asas Microsoft MACOT. Jadi di sini kita dah tahulah bahawa Microsoft MACOT ini adalah daripada Microsoft. Ya, dia punya tagline Hands-on Computing Education. Ini biasa kita logo dia. Dan dia berkait rapat dengan Microbit, BBC Microbit. Saya rasa semua sekolah sudah ada Microbit ni, semua sekolah rendah. Jadi ini adalah gambaran Microbit lah. Okey. Apakah Microsoft MACOT?
Microsoft MacOS ialah persekitaran pembelajaran pengaturcaraan berasaskan web dengan peranti fizikal. Perisian untuk menghasilkan pengaturcaraan secara blok ataupun JavaScript. Nanti kita bincangkan apa di blok, apa di JavaScript. Boleh diakses melalui akaun Delima oleh guru dan murid. Dia ada dalam akaun Delima kita. Kita boleh akses melalui Delima video. Mana ada kita ada step-step dia. Kemudian ataupun terus kepada microbit.org. Microbit.org ni laman web rasmi untuk Microbit. Boleh juga dimuat turun dari Play Store, App Store bagi pengguna telefon pintar ataupun tab. Kebanyakan di sekolah saya memang menggunakan murid menggunakan Play Store sebab mereka menggunakan apps daripada Play Store ni sebab mudah untuk mereka buat di rumah. Tidak memerlukan talian internet sepanjang masa. Ini yang penting cikgu sebab kebanyakan ada beberapa sekolah seperti di sekolah di Sungai Petai pun sama, talian internet dia tidak memuaskan. Jadi MacCode ini dia tidak memerlukan talian internet yang terlalu laju. Yang perlahan pun okey sebab MacCode ni dia hanya peringkat permulaan sahaja memerlukan internet. Bila dia dah loading semua page tu, dah loading semua, kita tutup internet pun kita masih boleh menggunakan MacCode. Maksudnya di sini walaupun tidak stabil internet, MacCode ini boleh dijalankan di sekolah. Kecuali memang tak ada line internet, itu memang tak dapat nak buat lah. Jadi yang tahun lepas ke 2019 saya tengok, kita menerima set ini lah, set Elvira ni. Dan ini starter kit yang kita terima. Sebenarnya ada banyak lagi mungkin nanti Encik Loh akan kongsikan. Okey, untuk pergi ke MacCode, kita biasanya kita buka Google Chrome yang sudah disinkronis, kita akan keluar yang ini. Ini langkah-langkah untuk masuk ke MacCode melalui Delima. Kita klik pada guru lah, murid nanti klik pada murid di sini. Kemudian kita akan pergi ke, dah masuk menu guru tadi, kita pergi kepada aplikasi di sini. Kemudian kita pilih Microsoft. Dalam Microsoft ni kita ada banyak Microsoft Word, di bawah ni dia ada MacCode tu. Ini kita klik MacCode ni, step dia agak panjang lah sekiranya kita menggunakan Delima ni. Tapi sebaiknya untuk murid kita galakkan menggunakan akaun Delima supaya penggunaan akaun Delima ni aktif. Kemudian selepas kita klik tu kita akan nampak Microbit di sini. Okay, Microbit. Klik lagi, kita akan masuk ke bahagian barulah kita masuk ke Microbit, MacCode ini tadi. Di bawah ni, ini project home sini untuk setting. Di sini project, sekiranya kita ada sekiranya kita nak buat projek-projek yang baru, jadi kita akan klik pada projeknya. Dan di bawah ini kita ada tutorial. Tutorial ni sangat membantu cikgu sebab dia tunjuk cara lah. Kita boleh tiru, murid pun boleh ikut projek-projek ringkas yang disediakan. Kita ada lagi di bawah tu live coding. Kita ada tutorial tadi. Kita ada live coding. Live coding ni boleh ditonton sebab dia tunjukkan bagaimana cara mereka berfikir untuk menghasilkan satu-satu projek. Daripada awal, bagaimana mereka mengatasi masalah sekiranya berlaku ada yang tidak berfungsi seperti yang dikehendaki. Jadi sangat bermanfaat untuk live coding ni. Tapi video dia memang agak panjang. Kemudian yang ni game pun kita boleh ikut di bawah. Okey, kita pergi kepada paparan MacCode dulu. MacCode kita bahagikan, saya suka bahagikan kepada 3 lah. Tapi kita terangkan yang atas dahulu. Ini home. Kita balik kepada home yang tadi. Sekejap.
Okey, kita ada home di situ. Home ni untuk kita balik ke semula ke yang tadi lah. Kemudian share ni untuk kita kongsikan projek kita. Kemudian kita sekarang berada dalam blok programming. Blok programming ni menunjukkan kita berada dalam blok programming sebab JavaScript dia tak aktif. Untuk sekolah rendah memang kita akan gunakan blok programming. Have the setting di sini. Kemudian di bahagian bawah pula, di bahagian bawah kita ada yang ini cikgu untuk kita zoomkan. Ini tambah tolak ni kan, zoom. Ini undo ataupun redo di bawah. Yang di sini nama projek yang kita nak buat, dan ada butang save di sini. Dan manakala yang seterusnya ialah download, untuk kita download ke microbit projek kita tadi, programming yang kita dah, pengaturcaraan yang kita dah buat, kita download masuk ke dalam microbit melalui butang ini. Okey, kita bahagikan paparan ini kepada 3. Okey, bahagian ini, bahagian A ini ialah emulator. Maksudnya apa yang kita buat dalam programming ini nanti kita boleh jalankan di sini, tengok dia berfungsi bagaimana. Kemudian di bahagian B ialah block palette ni. Block palette, jadi kita boleh pilih apa yang ada dalam block palette ni. Kita ada basic, jadi kad warna-warna ini memainkan peranan yang penting cikgu, sebab senang kita nak cari bila kita tengok warna tu, kita tahu di bahagian mana, bahagian input ataupun bahagian basic. Nanti kita tengok apakah ada dalam ni. Kemudian dalam advance ini ada lagi, kita klikkan ke bawah. Jadi saya akan tunjukkan. Sekiranya saya terlalu laju, mohon maklumkanlah. Kemudian bahagian C ialah bahagian kita buat projek kita di sini, kita aturkan programming kita. Jadi A, B, C, ini kena asingkan lah. Baik. Jadi itu adalah paparan untuk make code. Jadi sebelum kita teruskan, ingin saya jelaskan bahawa mungkin murid kita nanti dia akan keliru antara, kadang-kadang dia sebut dia nak make code, dia nak belajar make code. Sedangkan sebenarnya dia nak belajar microbit. Jadi penjelasan dia begini cikgu, ini adalah microbit. Microbit ini adalah perkakasan. Microbit ini adalah perkakasan. Manakala MacCode ini adalah perisian ataupun aplikasi. Itu perbezaan kedua-duanya. Tapi MacCode fungsi dia adalah untuk membuat pengaturcaraan yang akan dihantar masuk ke dalam microbit, dan fungsi dia dalam microbit yang sebenar yang di sini ini adalah emulator sahaja. Baik. Terusnya kita pergi dulu kepada RBT tahun 4 dulu, sebelum ini apakah kandungan pelajaran kita yang berkaitan dengan MacCode ini. Dalam RBT tahun 4 kita ada reka bentuk pengaturcaraan, tapi dia tidak melibatkan MacCode. Yang utama ialah ini. Maksudnya sebelum masa tahun 4 murid sudah mahir menulis algoritma, menulis pseudocode. Saya rasa cikgu sudah mahir lah, sudah mendalami bahagian ini. Kemudian kita ada blok aturcara ni, ini untuk Scratch, untuk Scratch 2.0 sekarang ni. Cikgu boleh cuba yang ini untuk tahun 4. Ini bukan MacCode, ini adalah Scratch, dia hampir sama. Untuk pengetahuan cikgu, Scratch ini juga kita boleh galakkan murid untuk download daripada App Store supaya mereka boleh berlatih di rumah. Mereka berbiasa dengan kod programming ini bila sampai sekolah, jadi kita tak ada masalah untuk mengajar. Tahun 4. Bila masuk ke tahun 5 pula,
kita mula masuk kepada reka bentuk pengatur caraan. Itu struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan ni. Ini dah tahun 5, tapi dia murid itu perlu ada asas tu yang tahun 4 tadi. Okay. Ini struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Ini saya pergi sepintas lalu saja, cikgu, sebab perkara ini tidak perlu dibincangkan. Kemudian pembangunan pengatur caraan dalam mikro pengawal. Mikro pengawal tadi lah, microbit tadi adalah mikro pengawal. Salah satu contoh mikro pengawal. Dia ada banyak lagi jenis mikro pengawal. Okay, dalam buku teks kita sudah disediakan contoh-contoh projek-projek ataupun bahan-bahan yang boleh digunakan oleh murid di rumah untuk mereka ikut dalam telefon mereka. Okay. Itu sahaja untuk pengenalan. Jadi saya akan terus pergi kepada microbit sebenarlah. Cikgu-cikgu lain kalau ada soalan boleh bertanya melalui chat. Okey, bertanya melalui chat. Nanti saya akan selepas ini saya akan bacakanlah. Cikgu Hisham Wandi. Hello, Cikgu Long. Ya. Okey kan? Okey. Sebab saya tadi nak alih kepada PC, tak dapat. Oh, okey. Okay. Saya gunakan tab lah. Alright. Okey, minta maaf semua. Tak apa. Jadi kita teruskan dengan MacCode tadilah. MacCode, jika kita pergi kepada, saya present dulu. Okay, nampak skrin saya, cikgu? Okey, nampak. Okay. Ini adalah aplikasi lah. Dia sebenarnya aplikasi ataupun menggunakan website dia sama, paparan dia sama. Jadi kita ada microbit di sini, saya klik microbit. Saya gunakan ni untuk tentang sebab murid kita kebanyakannya dia ada telefon kan sekarang selepas PKP. Jadi ini dah paparan melalui telefon untuk yang mula-mula saja. Selepas bila dia masuk, dia akan sama seperti yang dalam website. Jadi kita klik di sini create code. Kat sini. Ini projek yang saya dah buat lah. Untuk ini adalah Elvira. Elvira ni contoh dia. Elvira di sini. Okay. Yang saya nak tunjuk hari ini ialah berkaitan dengan bagaimana cara kita memulakan projek untuk murid ini, projek ringkas, supaya semua murid dapat rasalah sebab RBT ni kan dia 1 jam sahaja seminggu. Jadi kalau murid ramai itu memang agak susah lah. Jadi memula sekali cikgu, kita akan pergi kepada new project yang berwarna purple ni. Klik pada warna purple, kemudian kita namakan projek. Contoh bengkel RBT. Okay. Bila kita masuk, ini adalah yang pertama keluar, on start. Kita ada on start.
Saya tak dapat nak tunjuk dengan sebab nak guna PC tadi tak dapat. On start kita ada forever. Okay. Bila kita tengok pada basic ni dahulu, basic dia ada lagi, kita scroll ke bawah, dia ada lagi bahagian atas ni, show number, show LED. Show LED ini merujuk kepada yang show LED yang nombor 2 ni cikgu. Dia merujuk kepada LED pada Microbit ni. LED pada Microbit tu. Itu juga show icon, nanti kita tengok satu-satu lah. Clear screen, on start, forever. Forever maksudnya dia akan berjalan. Cikgu Naharudin tak nampak ke? Cikgu nampak ke? Cikgu lain nampak? Nampak. Cikgu Naharudin mungkin perlu pin dekat people sana. Okey, kita teruskan. Kemudian on start ini ialah bila kita start switch on Microbit kita, on start. Jadi kita pergi pengenalan kepada setiap blok programming ini, basic. Kemudian kita pergi kepada input button A. Kita tengok di sini ada button A. Kalau tengok pada Microbit di sebelah ni ada button A, ada butang A tu yang warna kuning ni, butang A. Kemudian butang A ni kita boleh tukar dia jadi butang B. Ini butang B adalah yang berwarna hijau ni di sini di sebelah kanan, ataupun press A dan B. Itu fungsi trigger input tu maksudnya yang kita nak arahan yang untuk memulakan arahan yang kita akan susun di bawah tu nanti. Okay. Itu button-button yang ada pada Microbit. Untuk buang ni kita tak guna, tarik saja ke sebelah sini dan delete. Sama juga tarik, delete. Kemudian dalam input dia ada more lagi, ada banyak lagi. Sekarang ni juga ada jumpa yang 3 titik tu, maksudnya input tu ada tak cukup yang ni, dia tambah lagi sini, ada lagi. Cikgu jangan pening tengok yang pelik-pelik dekat situ, sebab kita untuk sekolah rendah kita hanya ajar ikut tu lah, yang asas tu. Ini music kita Microbit, kita ada buzzer. Yang Microbit yang versi 1 buzzer dia di luar. Manakala Microbit yang versi 2 buzzer dia memang ada pada Microbit, dia built-in di situ. Music, ini LED. LED ni tadilah. LED ni juga selain daripada basic, ini juga boleh digunakan. Ada more lagi. Kemudian kita ada radio ni, belum lagi kita lah. Ini abaikan dahulu. Kita ada loop. Loop ni maksudnya repeat. Kita ulang, contohnya kita buat satu arahan berulang. Maksudnya 2-3 kali ulang. Itu loop. Logic ini abaikan dulu juga. Ini pun abaikan, matematik pun abaikan. Kemudian bahagian advance ini kita ada function, array ini beda banyak ya, text, okay. The game. Ya, ini jarang kita gunalah untuk sekolah rendah. Yang biasa kita guna untuk sekolah rendah ialah pin. Pin ini sahaja. Jadi pin ini sahaja yang kita akan gunakan di bahagian advance ni. Mungkin cikgu boleh coba yang lain pula. Mana-mana yang sesuai. Biasanya murid ni dia akan cuba. Dia akan tanya kita satu, kita perlu tahu sekurang-kurangnya kita tahu asas dia, apa fungsi dia. Baik. Contohnya kita dalam kelas kita nak bagi murid satu projek ringkas supaya semua murid tadi faham konsep asas dalam membuat blok programming ini dan melihat hasilnya sendiri pada Microbit. Itu satu kepuasan bagi murid bila dia dah buat, kemudian dia tengok hasil yang dia buat tu pada Microbit itu. Kalau dia tengok pada emulator di sebelah ini, dia tak seronok juga. Malangnya kita ada hanya sedikit Microbit saja di sekolah, jadi satu kita kena buat satu yang ringkas supaya murid tadi dapat lihat hasil dia. Pada tingkat permulaan biasanya saya buat macam tu lah supaya mereka faham. Okay. Untuk
memulakan, kita boleh mulakan dengan on start ini. Kita tarik on start. Tarik saja on start ini. Apa yang kita nak buat ialah kita nak gunakan LED ini sahaja. LED pada microbit ini. LED pada microbit ini. Contohnya bila microbit itu start, kita akan contoh kita letak ikon love. Jadi bila dia start, dekat sini akan ada love. Cuba kita tengok. Dia akan jadi macam ni. Kita tengok perubahan dia. Bila dia stop, dia tak bernyala, kemudian ni dia akan bentuk love lah. Jadi dalam ikon ini kita boleh pilih banyak lagi ikon-ikon lain. Kita boleh pilih sekiranya kita tak nak kalau kita rajin nak mencorakkan LED ni, kita boleh pilih satu lagi, basic, show LED. Show LED di sini. Okey. Ada satu perkara cikgu, mungkin rasa memang penting lah. Bahagian delay cikgu. Delay. Dia guna pause ni. Nanti saya terangkan apa pause ni. Contohnya kita nak LED ni show icon ni kan. Bila on start, dia show icon love tu. Kemudian kita nak microbit ini stay dengan icon love tadi selama berapa? 500 milisecond, 1 second ataupun 5 second. Kita pilih 1 second. Baru kita pilih LED kita yang kita buat sendiri. Contohnya saya buat klik saja pada ruang tu. Cikgu corakkan sendiri apa yang cikgu nak buat. Okey, bila kita mainkan, apa yang berlaku ialah dia akan keluarkan love tu, dia akan delay 1 second, kemudian dia bertukar kepada ni. Perhatikan sekali lagi cikgu pada microbit pada emulator ni. Saya klik start, dia love, kemudian dia berhenti 1 second, kemudian dia tunjukkan lajur tadi yang 3 tu. Okey. Kemudian satu lagi yang ringkas ialah kita boleh buat yang budak suka, dia suka tulis nama dia sendiri di sini. Okay. Selepas lajur ni kita nak juga dia berhenti 1 second. Kita boleh copy ni, klik saja, duplicate. Duplicate, masukkan di bawah ni. Maksudnya yang ini pun akan berhenti, yang line 3 ni kan, dia akan berhenti juga 1 second. Kemudian dia akan show string di sebelah tu, cuba tengok. Jadi murid suka menulis nama dia sendiri di sini. Contoh saya tulis nama Okey, dia akan delay, maksudnya yang daripada atas on start, dia show icon love, pause 1 second, tunjukkan 3 garis ni, kemudian pause lagi 1 second, baru dia display nama ni. Okay, kita cuba. Ini akan berlaku pada microbit sebenarnya. Cikgu boleh cuba di rumah sekiranya ada microbit ataupun di sekolah esok kan. Kemudian ini yang ringkas. Setelah selesai, contohnya selesai programming yang ringkas ni, kita download ni. Sekiranya cikgu menggunakan PC yang tak ada Bluetooth, cikgu sambungkan microbit tu ke PC. Dia akan disediakan sekali dengan USB dan kata apa? Disediakan sekali dengan USB tu, kemudian cikgu boleh download di sini. Untuk aplikasi, murid akan menggunakan Bluetooth seperti ini. Ini sekarang ni tak ada. Menggunakan Bluetooth, dia akan masuk ke dalam microbit tu. Sebenarnya microbit kita ini dia disediakan sekali dengan Bluetooth cikgu. Jadi itu kelebihannya bila menggunakan telefon ataupun tab, murid boleh hantar terus tanpa membuat sambungan wayar. Dia lebih cepat. Yang saya buat di sekolah
murid ni dia buat di rumah. Kemudian contohnya esok tu RBT, malam tu dia buat di rumah, buat jadi panjang lah. Biasanya murid ni dia akan cuba. Kemudian esoknya terus muat naik ke download ke Microbit melalui Bluetooth. Kalau guna PC, murid tu kena buat masa tu, di masa kita mengajar tu dia kena buat. Jadi dia dia akan mengganggu masa kita. Okay, itu bahagian LED. Yang lain-lain kita cuba satu persatu. Untuk on start ni maksudnya apa tadi? On start, bila Microbit itu start, switch on, dia terus start. Okay. Kita nak delete balik yang ini, kita masuk tarik sahaja, dia akan delete semua. Okay, kita buat input pula. Ini basic tadi kan, basic. Kita buat input, kita gunakan button. Contoh, sekiranya button A sebelah kiri cikgu, sekiranya button A ditekan, kita nak ditunjukkan ikon betul. Kemudian kita nak pula dia klik button B. Sekiranya button B ditekan, kita nak ditunjukkan tanda pangkah ini. Okay. Dan ada option ketiga, sekiranya button A dan B button A dan B ditekan, kita nak ditunjuk tulisan ni, tulis terima kasih. Okay, kedudukan. Bagaimana dengan kedudukan ini? Adakah ia perlu berurutan seperti ini? Seperti ini, ataupun perlu disusun seperti ini? Sebenarnya tidak perlu cikgu. Sebab dia trigger adalah bergantung kepada button itu. Jadi susunan dia tidak penting. Contohnya kita buat sekarang ialah button A. Sekiranya button A ditekan, kita tekan di sini, dia tak display kan. Kita tekan button A, di A itu kita klik sekarang, dia akan tanda right tu. Kemudian sekiranya button B ditekan, dia akan tanda pangkah. Kemudian jika kita tekan dua-dua, A dan B, dia agak susah menggunakan yang ini cikgu, sebab dia hanya display. A dan B di bawah ni, A dan B di bawah. Jadi dia terus terima kasih. Jadi di sini emulator ni tempat kita menguji secara maya. Okey, itu antara yang ringkas untuk bahagian fungsi butang ni tadi. Sebenarnya dia ada banyak lagi fungsi. Kalau cikgu tengok dalam Microbit tu, Microbit Elvira tu, kita ada servo motor, kita ada apa lagi? Buzzer, kita ada LED, lampu LED dan juga klip-klip sambungan tu. Baik. Paparan, dari segi paparan tadi tidak ada masalah sebab dia sama sahaja, sama ada dia menggunakan apps ataupun menggunakan website. Cuma kaedah transfer tu cikgu kena belajar menggunakan yang YouTube tu. Daripada YouTube menggunakan Bluetooth. Bagaimana nak pairing dahulu kita punya Microbit tadi kepada Bluetooth tu. Mungkin nanti saya akan share cara dia dalam grup RBT. Okey. Kita pergi kepada home. Kita dah buat tadi kan, boleh klik save di bawah ni. Save. Okay, kita pada
kepada home. Di sini kita dah disimpan bengkel RBT ni. Jadi galakkan murid menggunakan sekiranya mereka buat projek di rumah, kita galakkan mereka buat asing-asingkan file itu supaya dia berlainan, seperti ini, namakan file. Okay, ini Microbit tadi. Sekejap cikgu. Okay. Ada apa-apa pertanyaan tentang blok programming tadi cikgu? Yang ini tadi. Sekiranya ada apa-apa, boleh tanya dalam ruangan chat. Sekiranya cikgu nak delete satu, katakan terima kasih ni, cikgu tak nak guna terima kasih, nak guna ikon LED, cikgu boleh tarik sahaja keluar. Tarik keluar, kemudian buang. Kemudian gantikan dengan yang lain. Kita ada music untuk buzzer di sini. Masukkan music. Ini tempo dia. Ataupun secara automatik bila kita buzzer tu, dia tunjukkan cara sambungan tu di bahagian emulator di sini. Kita pilih sama ada kita nak jadi buat music kita sendiri ataupun kita pilih daripada galeri di sini. Contohnya scale, dia ada chord, cuba klik di sini dan play di sini, dia akan ada music. Okay. Itu untuk LED, untuk buzzer. Buang dulu. Dapat cikgu? Sebab agak susah untuk menerangkan tanpa dia lebih senang bersemuka lah, masing-masing pegang Microbit. Sekiranya ada soalan, cikgu boleh tanya lah. Baik. Dalam Microbit ini, dalam Microcode ini, kita perlu tahu yang bahagian inilah on tadi, kita tunjuk satu-satu. Kita ada option button A, button B dan gabungan button A dan B untuk input, untuk kita trigger sesuatu arahan tu. Kemudian kita ada shake di sini, sekiranya kita goncangkan Microbit tu, dia akan on contohnya. Kita ada logo up, logo down, ini untuk input dia semua cikgu. Kemudian kita ada pin. Kalau cuba perhatikan, kita ada pin PO, P1 dan P2. Cuba perhatikan di mode Microbit tu, kita ada 0, 1 dan 2. 3 volt dan ground. GND tu ground lah. Yang ni, dia kata sekiranya pin tu, untuk penggunaan pin ni tadi lah. Input. Dan saya input bahagian itu sahaja lah. Yang lain tu ada banyak lagi, cikgu boleh cuba. Okey. Untuk pin ni merujuk kepada yang ni tadi cikgu. Sebagai contoh satu, contohnya input button A. Kita nak buat Microbit ini, bila kita klik button A, dia akan hidupkan, contohnya kita akan gunakan pin 0 ni lah. Pin 0 ni untuk 3 contoh. Susah nak terangkan semua. Pin. Okay. Sekarang ni kita ada pin 1, dia ada banyak ni untuk jenis-jenis Micro pengawal dia berbeza. Yang Microbit ni dia ada 3. Kita
pin kosong, sekiranya cikgu jumpa ni value ni kosong tu merujuk pada on off. On off. Dalam ini yang kita perlu guna untuk kita hasilkan, lengkapkan Elvira, set Elvira yang kita beli tahun lepas, 2 tahun lepas. Yang ini kita perlu sambung wayar setiap pin 0, 1, 2 dan 2, 3 volt ni dan juga ground di situ. So, ada apa-apa lagi Cikgu Loh? Setakat ini tak ada soalan. Tak ada soalan. Semua pandai. Sebab saya agak risau sebenarnya sebab susah nak terangkan secara ni lah tanpa mikrobit sebenar. Ya. Jadi yang paling penting tu cikgu fahami setiap basic input ni, sebab murid ni bila dia explore dia akan tanya, cikgu ni apa, ni apa, ini apa. Jadi memang inilah murid dia excited tengok benda ni. Lebih-lebih lagi jika sekiranya mereka pegang mikrobit tu, macam-macam mereka nak buat. Jadi yang saya nak sampaikan sebenarnya ialah kita nak bagi murid tu faham dan rasa sendiri bagaimana cara menggunakan metode ini dan menghasilkan pengaturcaraan yang tepat dan di-download ke dalam microbit. Dan mereka pun sendiri pun akan lihat hasilnya. Yang ini adalah, yang kita buat tadi adalah tanpa ada sambungan daripada pin 0, 1, 2 ni lah. Maksudnya tidak ada perkakasan lain. Hanya menggunakan LED yang ada pada microbit itu. Sekiranya ada peralatan lain seperti buzzer, LED, servo motor tu, yang motor bergerak-gerak tu kan, yang microbit, yang Elvira tu dia pegang bendera. Jadi kita kena lagi belajar sambungan dia, bagaimana menyambung ke buzzer tadi, servo motor, kemudian LED tadi ke microbit dengan cara yang betul. Itu mungkin bengkel tu nanti kena buat bersemuka lah, yang untuk menghasilkan melengkapkan set Elvira tu. Contohnya dalam tahun 5 tadi kita ada satu projek itu pagar automatik. Pagar automatik tu dia menggunakan microbit, buzzer dan juga servo motor. Cikgu boleh tengok dalam buku teks. Jadi rasa ini sahaja perkongsian saya untuk penggunaan dalam kelas. Kalau kita ikutkan dalam buku teks itu, dia agak panjang, jadi mungkin agak lambat untuk budak memahami sebab bukan faktor buku yang kandungan dia yang kompleks, sebab peralatan kita di sekolah tidak mencukupi. Jadi yang penting murid itu faham, bila dia balik dia akan buat sendiri di rumah. Bila datang ke sekolah dia terus download dan lihat hasil dia. Itu yang saya buat sebab memang agak masa sebenarnya. 1 jam dalam 1 minggu tu sebenarnya untuk mengajar ni tak cukup lah. Lebih-lebih lagi kalau cikgu tengok buku teks tu, pengaturcaraan yang dibuat panjang. Okey, saya rasa itu sahaja. Sekiranya ada soalan, saya boleh jawab. Mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang tak boleh jawab tu mungkin saya minta bantuan daripada pegawai SISC Plus. Okey, Cikgu Loh. Okay, thank you. So, ada soalan kah, Cikgu? Cikgu-cikgu lain? Ada soalan? Sekarang masanya untuk bertanya. Atau Cikgu Hishamuddin, ada contoh ke dalam sana supaya kita boleh tunjukkan kepada guru macam mana flow dia, macam mana perjalanan apa tu? Okey, jalan secara teknikal. Okey. Ada contoh ke? Contoh yang basicnya lah, yang ada apa tu, macam mana nak apa tu, lampu LED, macam mana nak guna button itu, supaya kita terangkan
setiap proses itu perjalanan dia. Oh, perjalanan tu. Okey, saya cuba dulu. Okey. Saya rasa tadi saya nampak ada beberapa contoh. Okey, ini adalah Oh, yang okey. Elvira. Panjang Ini set Ya. Elvira tu. Jadi nak tunjuk tu sebab tab ni dia tak ada nak tunjuk yang mana saya nak terangkan. Jadi kalau kita tengok sebelah kiri dulu lah. Sebelah kiri dahulu iaitu penyambungan microbit kepada servo motor. Okey. Ini kaedah dia lah. Kalau tengok dekat sini dia mudah sebab dia satu kan. Nanti LED macam mana? Dia semuanya akan berkongsi ground ni lah. Okey. Terus kepada abaikan emulator tu, kita pergi kepada yang ni cikgu. Okey. Saya menceritakan apa yang berlaku dalam ni lah. Yang ini dulu, yang goyang ni. Saya asingkan ni dulu supaya tidak mengelirukan. Saya jawabkan dulu. Okey. Pergi kepada yang ni. Okey. Apa yang saya cuba buat di sini ialah on button A, maksudnya bila button A tu, kita tekan button A tu, dia akan tunjuk love. Tunjuk ikon love ni. Kemudian digital write pin ni menunjukkan P2. Maksudnya salah tekan. P2 bermaksud, cuba kita tengok pada P2 ni. Di sini saya guna P2 lah sebab P2 ni nombor 2 ni cikgu. Pada microbit emulator ni P2 kita letak 1, maksudnya P2 tu on. Tapi dalam gambar ni dia menunjukkan P1, P0 kan. Jadi kita tukar P0 on. P0 on. P0 on, servo P0 to 90. Ini adalah darjah dia. Berapa darjah cikgu nak dia pusing? Katakan kita nak dia 180 darjah. Dia akan pusing 180 darjah. Kita tengok di sini. Bila button A, kita klik button A, itu yang berlaku sebenarnya. Susah nak terangkan. Sekejap, cikgu fahamlah perjalanan dia. Saya klik satu-satu. Servo. Kemudian dia pause lagi selama 1 second. Kemudian dia pergi lagi servo ni, dia turun balik. Ini sebenarnya pergerakan, cikgu bayangkan dia pergerakan tangan robot Elvira tu, dia pegang bendera, turun naik. Ini sebenarnya yang saya buat. Saya buat ni tanpa saya buat repeat lah. Tanpa ada repeat. Dia terus saja. Kemudian akhirnya dia tulis Malaysia. Di sini ditulis Malaysia. Kemudian dia naikkan balik bendera tu. Kemudian dia show ikon tick selama 100 milisecond. Okay. Dia kembalikan kedudukan bendera tadi pada 90 darjah. Dan akhir sekali dia clear screen. Clear screen ni cikgu screen ni maksudnya LED pada bahagian ni. LED dalam, kita tengok bila kita klik button A, apa akan jadi? Klik button A. Kita tunjuk love. Motor tu bergerak, kemudian dia tulis Malaysia, motor berhenti. Dia turunkan, dia tanda tick. Pada kosong. Saya dah stuck di situ. Nampak cikgu? Ini ada satu kesilapan. Kalau cikgu tengok ada warna merah di sini, maksudnya ada pin yang salah. Nampak pin kosong tu cikgu? Sebab dalam Elvira saya set dia pin nombor 2. Ada pin kosong di sini. Ini juga antara fungsi emulator ni adalah untuk kita jelas, untuk kita kenal pasti
kesilapan yang kita buat dalam pengaturcaraan tadi. Jadi untuk button B agak panjang sedikit, kita alihkan dulu button A di sini, button B. Juga boleh ikut mana yang ni lah. Sebenarnya dalam, nanti saya akan sharekan dalam tu cara penyambungan servo motor, LED supaya lebih faham. Kita boleh cuba satu persatu sebab ditunjuk dalam ni dia kena hands on lah. Okey. Yang untuk button B, saya buat begini. Button B ni kalau kita klik, dia akan tanda tu buat satu dia panjang juga, pergerakan dia lama lagi dia panjang. Tapi kita repeat yang ni tadi, contoh saya buat repeat ni, yang bawah ni juga, yang ni. Repeat ini saya buat dia, kita arahkan microbit tu buat arahan ni, yang warna hijau ni juga. Arahan yang dalam ni dia akan ulang sebanyak 5 kali baru dia pergi kepada arahan seterusnya. Itu fungsi repeat ni. Repeat 5 kali. Kemudian akhirnya dia clear screen. Nah, dalam YouTube dia ada banyak cara. Kadang-kadang dia paling senang kita nak belajar di rumah, belajar sendirilah. Kita cuba satu persatu. Jangan gabungkan aksesoris dia. Aksesoris microbit ni. Aksesoris dia seperti itu tadi, servo motor, LED, buzzer tu kita buat sambungan satu persatu supaya kita faham bagaimana servo itu berfungsi. Bagaimana LED itu berfungsi, bagaimana cara sambungan dia, bagaimana cara kita bagi arahan. Senang kita nak ajar satu persatu, jangan gabungkan dulu. Okay, ada apa-apa cikgu? Pause, yang ni pause tadi. Pause ni cikgu, yang pause supaya arahan itu tidak berjalan serentak. Sekiranya tidak ada pause ini, arahan ini akan berjalan secara serentak semuanya. Cikgu akan tengok dia kadang-kadang tak nampak. Servo tu memang tak dapat lah. Kalau di bawah orang kata 50 milisecond tu memang servo tu tak dapat. Sebab servo ni lambat. Servo motor ni tadi yang warna biru ni, dia tak dapat bergerak selaju itu. Jadi sebab tu kita buat pause ni supaya dia habis satu, dia berhenti sekejap, naik balik. Dia tu pentingnya pause dalam ni. Okey. Saya adakan dulu. Ada butang A, B di sini. Okey, butang A, B ni tadi disebut adalah gabungan. Apabila butang A dan B kita tekan, dia akan berlaku seperti yang kita ni lah. Kita tunjuk tengok macam mana. Okey. Tengok sebab saya menggunakan pin kosong dalam Elvira, saya gunakan pin nombor 2 ni. Sebab tu dia tak berfungsi. Untuk pin 2 tu warna merah tu di sini. Jadi kita dapat kesan di mana kesilapan tu melalui emulator ni. Galakkan murid untuk mencuba dahulu sebelum dia download ke microbit. Okey, ada apa-apa lagi? Cikgu Loh? Tak ada soalan ini. Dia sebenarnya agak sukar lah untuk memahami itu secara online ni. Tapi saya haraplah semua cikgu tahulah apa paparan dalam MECOT ini, dan cikgu sebenarnya boleh gunakan masa yang ada bersama dengan murid-murid untuk mencuba dia.
Okay, dalam Mac Code dia ada banyak tutorial, so sebenarnya cikgu bolehlah bermain-main dengan tutorial yang ada itu, ya, flashing heart, name tag, smiley button itu. Dia sebenarnya yang itu tak perlukan microbit yang betul-betul, dia boleh gunakan simulasi di dalam Mac Code ini. So kalau sekolah tak ada tak ada microbit, tak perlu risau. Cikgu boleh ikut tutorial itu dan cikgu berilah peluang kepada anak murid kita untuk sama-sama belajar microbit ini. Bukan microbit, Mac Code ini. Okey, kalau untuk yang sekolah yang sudah ada microbit, bolehlah lepas cikgu buat tutorial itu, download terus ke microbit itu dan tunjuk kepada murid kita. Oh, rupa-rupanya yang flashing heart ini, apa yang akan berlaku apabila kod mereka buat itu masuk ke dalam nanti itu. Mereka terus akan, wah, apa kita buat selama ini rupa-rupanya dia akan ditunjukkan dalam peranti bukan microbit ini. Macam name tag, dia boleh jadi name tag lah. Okey. Ada soalan yang right pin itu tak faham. Okey, yang right pin. Oh, right pin. Right pin. Okey. Atau Cikgu Hisham Wandi masuk ke yang tadi itu. Okey. Oh, digital right pin itu. Okay, digital right pin ni kita ada 3 kan? Kita ada 01, kita tengok pada gambar microbit tu cikgu. Kita ada 012. 012, jadi kita boleh, kalau sekiranya kita buat sambungan kepada pin 0 untuk satu-satu aksesoris tu, kita gunakan pin 0, maksudnya kita trigger pin tu untuk on ataupun off. Contohnya ni on lah, kita off di sini, kita tarik saja, dia akan off, maksudnya off. Suatu yang ni kita tengok ada yang tadi kan buat apa tu, satu on, yang ini off, ini on, ini off. Itu untuk pin 0 lah. Satu yang ini kalau kita guna pin 0, kita kena alert lah yang turbo motor gunakan pin 0 semua. Dia masa di sini 0 on, pin 0 on, pin 0 off. Ini ya, yang ini perlu untuk kita trigger bagi arahan kepada pin tu on ataupun off. Yang ini rasa ada satu contoh yang lebih senang. Tak panjang sangat. Sebenarnya cikgu di sini programming ini bukan untuk servo motor ini sahaja. Dia sebenarnya untuk servo motor dan LED yang saya buat ni. Satu dia ada pin 0, maksudnya contohnya kita gunakan pin 1 pada emulator tu. Contohnya kita sambung LED pada pin 1 tu, kita nak LED tu menyala. Kita pilih pin 1, kita letak 1 lah. 1. Letak 1 di situ. Kalau pin 2, pin 1 lagi. Ini servo motor je, bezakan dia tak sama. Servo motor right pin tu adalah right pin untuk servo motor sahaja. Digital right pin ni kita gunakan untuk LED dan juga buzzer. LED dan juga buzzer. Ya. Boleh. Yang right pin tu tak faham. Okay.
Okey. Yang mana tadi red pin? Pin tadi di bawah cikgu, di bahagian advance tu pin di sini. Ini dalam ni pin. Ada banyak red pin, digital red pin. Okay, biasanya kita untuk sekolah rendah kita gunakan digital red pin ni. Satu lagi yang terlupa, sekiranya cikgu nampak ada satu blok pelet yang blok dia ni yang tak aktif seperti ini, dia tak berwarna seperti yang lain. Warna kabur maksudnya dia tidak aktif. Tak aktif. Walaupun kalau cikgu download pun dia tak akan baca blok ini. Yang aktif hanyalah yang warna dia macam ni lah, yang biasa tu. Yang ini tidak aktif. Cikgu delete pun boleh, tak nak delete pun boleh. Mungkin cikgu ada yang nak cuba dahulu letak situ supaya takut hilang nanti, tak ada masalah. Okey, cikgu Loh. Okey, ada soalan lain? Takut ada yang Atau tertinggal. atau sekejap saya bukan present lah, saya buka kamera saya dulu. Okey. Cikgu Hisham Wandi, tolong itu stop presenting dulu. Sekejap saja. Okey, nampak saya? Oh, rupa-rupanya kamera saya belum buka. Sekejap ah. Okey. Alright. So, ini adalah pin dia. Ini adalah pin dia. Okay. So, setiap pin ini, dia ada fungsi dia sendiri. Okay. So, setiap pin ini ada fungsi dia sendiri. Tapi apabila Cikgu Hisham Wandi tadi, dia kata pin 01, pin 1, semua itu kan, dia sebenarnya untuk, saya rasa yang Cikgu Hisham Wandi tadi, dia gunakan satu lagi port, saya rasa extender dia. Dia macam ini. Okey, dia macam ini. Nampak kan? Okey, dia macam ini. Alright, sorry dia agak gelap sikit. Macam ini. So, dia ada pin dia sendiri dan warna dia sendiri. So, apabila dimasukkan macam ini, okey. Nampak kan? Okey, nampak. So, pin ini dia ada fungsi dia bertambah lah. Okey, dia akan bertambah. So, dia sebenarnya ada labeling dia. Nampak kan? Susah sikit nampak ni. Okey. So, dia ada labeling dia. Lepas tu cikgu hanya masukkan pin itu tadi. Okey. So, setiap pin itu bila Cikgu Hisham Wandi tadi kata, okey, pin 01 tadi, 1. So, yang pin 1 ini, dia akan keluarkan satu arus elektrik lah untuk panggil servo itu bergerak-gerak. Okey. So, dia kalau untuk di sekolah, dia lebih kepada macam biasanya macam ini saja. Okey. So, cikgu boleh di sekolah, cikgu boleh gunakan switch ini, dua switch ini, ada lagi LED ini, ini semua LED lah. Dan juga dia ada Bluetooth dia sendiri, so gunakanlah apa yang ada di sekolah lah. So, cikgu jangan risau mengenai peralatan ini, tapi cikgu boleh beri peluang kepada anak murid kita untuk belajar benda-benda ini. Okey. So, ada soalan lagi? Okey, saya nampak ada soalan. Sekejap. Mana paparan? Tak, saya guna kamera. Saya guna kamera. Saya tak ada presentation. Boleh nampak saya kah? Saya guna kamera. Boleh cikgu Loh, boleh. Okey ah? Okey. Alright. So, kalau itu
terlepas tadi, ini adalah pin dia. So apabila pin ini, macam mana kita nak guna pin 0, pin 1, pin 1, pin 2 kan? Okey, sekejap saya ambil yang kabel itu. Okey, ini adalah clip kabel, clip wire. Clip wire. Kalau dekat sekolah biasanya either guna ini atau guna yang cucuk-cucuk punya. Okay, so just clip saja macam ini. Okay, so dia clip macam ini, maksud dia pin 0 ini nanti dia akan sambung ke mungkin motor ke, mungkin servo ke. Saya rasa servo agak susah sikit lah kalau guna ini. Kalau motor biasa, motor yang motor permainan, kereta permainan kan, boleh gunakan sambungan ini. Klip ini, so tapi digital dia, bukan pin digital, pin out, apa itu? Apa satu lagi? Bukan digital. Yang satu lagi ialah analog. Okay, so ada tambah dan tolak saja. So bila gunakan pin analog itu hanya ada tambah tolak. Tapi kalau digital dia boleh macam Cikgu Hisham Muandin tadi kata, dia boleh 90 darjah, 180 darjah. Itu lebih precise lah, lebih precise. Kalau untuk yang biasanya pun boleh gunakan analognya, iaitu tambah dan tolak. Iaitu bila contohlah bila saya tekan A, apa itu, motor dia berpusing macam kipas. Okey, boleh juga. Okey, tapi kalau bergantung kepada projek yang cikgu nak buat lah. Bukan cikgu yang nak buat, anak murid cikgu yang nak buat. Okey, so ada soalan saya tengok dulu. Okey, ada soalan lain? Ada soalan lain? Ini saya pun hari itu bermain-main. Okey. Okay, so dia macam name tag lah. Name tag. So ini maksud dia bila kita type saja nama kita, dia akan jadi scrolling, lepas tu heartbeat. Okay, kita boleh berterusan lah. So apa yang dimaksudkan dengan mikro pengawal? So yang ini sebenarnya mikro pengawal. Peranti ini mikro pengawal. Dia mengawal. Okay, dia mengawal. Dia bukan macam komputer. Yang ini dia hanya mengawal sesuatu. Okey, mengawal sesuatu. Contohnya apabila Cikgu Syamwandi tadi kan dia kata, okey, saya nak pin satu di button A itu ditekan. Okey, lepas itu dia akan panggil microbit ini. Okey, A sudah ditekan, dia panggil servo itu bergerak 90 darjah. So dia akan bergerak lah. So mikro pengawal ini bila saya masuk saja elektrik, dia terus scroll macam tadi, scroll nama. Okay, dia akan scroll nama saja. Dia tak ada program lain. Dia bukan program lain. Tak ada atau cara lain dalam sini. Dia hanya satu saja. Kalau kita tambah banyak, dia hanya jalan satu saja. Okay. Kalau kita ada programming yang canggih-canggih kan, dia hanya akan jalankan program itu saja. Dia tidak akan jalan yang mungkin dari internet ke. Lepas itu, apabila cikgu download dan masukkan ke dalam microbit ini, atau nanti saya akan beritahu apa satu lagi Arduino Uno dan satu lagi yang terbaru tahun ini saya rasa, Raspberry Pi Pico. Nanti saya akan beritahu jugalah. Yang ini peranti. Yang tadi itu software dan sekarang ini yang ditunjukkan ini ialah peranti dia. Okey, hardware dia. Okey, dia bukan komputer, dia hanya micro pengawal saja. Dia microprocessor, bukan processor, microcontroller saja. Okey, ada soalan lain? Okey, adakah?
Cikgu Loh. Ya, ya, ya. Boleh saya share untuk pairing Bluetooth? Okey, boleh, boleh, boleh. On kamera dulu. Macam mana saya nak present? Hmm. Cikgu Loh boleh tolong pinkan apa tu? Skrin saya ke? Sekejap, saya cari dulu. Hmm. Okey, dah. Rasa masih kecil. Oh. Yang lain dah nampak full screen Macobit ni. Video saya. Okey, untuk kita pairing Macobit ni kepada handphone ataupun tablet, kita sambungkan dahulu bateri dia ke bahagian apa nama? Power ni. Kemudian kita ada butang di belakang ni adalah butang on off. Butang on off, kita ada tadi butang A dan B. Butang A dan B di sini. Butang A dan B, kemudian cara untuk pairing ialah kita klik ketiga-tiga butang ni cikgu. Biasanya guna ibu jari lah di belakang ni. Klik di sini sehingga dia keluar. Dia ada lambang Bluetooth, kemudian dia akan keluarkan ini pattern ni. Pattern ni cikgu akan di sini lah cikgu akan on Bluetooth dekat pairing apa tu? Search Bluetooth dekat telefon. Dia akan kemudian cikgu akan nampak Macobit gulaf kemudian Macobit. Kemudian cikgu klik sahaja. Selepas itu cikgu buat pairing macam kita buat pairing dengan Bluetooth yang biasa lah. Dia akan minta kita, biasanya Bluetooth yang biasa tu dia akan minta buat kod. Contohnya 0001234. Untuk Macobit dia akan suruh kita tiru ni, dia akan bagi paparan dalam handset kita nanti, tiru pattern ni. Selepas cikgu tiru tu, cikgu akan dapat klik OK, kemudian dia akan terus pairing. Bila ada pairing tu, nanti cikgu terus download saja daripada Macode dalam handset ke Macobit. Contohnya, kita cuba tunjuk dapat tak tunjuk. Saya dah on Macobit ni. Kita buka balik Macobit tadi. Contohnya saya nak download yang ni, terus kepada Macobit menggunakan Bluetooth. Klik sahaja download di bawah tu warna purple. Download. Dia akan keluar, dia akan searching for Gubab. Gubab tu nama Macobit ni tadi lah. Kemudian sekarang ni kalau sekiranya dia macam ni keluar begini, maksudnya kita belum on apa tu? Bluetooth tadi lah.
Kita kena klik lagi sekali supaya dia nampak apa tu. Untuk pairing kita kena buat yang macam tadi, pattern tadi tu. Download sekali lagi, dia cari, sekarang dia dapat cari, bila dia dapat cari discovering, dia terus sending dulu. Sending terus ke microbit kita. Flashing successful, maksudnya pengaturcaraan yang kita buat tadi telah berjaya dipindah masuk ke dalam microbit. Lepas tu cara ni agak ringkas dan cepat lah. Okay. Kita tengok hasilnya. Kita on video sekali lagi. Okay, setelah di transfer tadi, kita tengok button A. Button A, mana button A? Ini button A. Kita klik. Dia bentuk love. Dia bentuk Malaysia. Sekiranya pengaturcaraan tu panjang, cikgu tak boleh klik. Contohnya cikgu ada buat button A dan button B. Cikgu tak kena tunggu dia habis baru boleh klik button B ni. Ini button B. Smile tadi yang kita buat tadi kan, smile. Buat segi 4. Okay. Nampaknya ada LED saya yang dah burn di situ. Kalau klik dua-dua, A dan B, klik. Dua-dua. Berbeza sekali lagi. Okey. Ini contoh pairing tadi lah. Okey, itu saja Cikgu Loh. Okey, ada soalan? Ada soalan dari cikgu-cikgu sekalian? Okey, kalau tak ada, belum lagi. Okey, sekejap saya pun nak share sekejap. Okey. Sekejap. Okey. So, nampak kan? Okey, ini adalah 3 mikro pengawal yang ada dalam pasaran sekarang lah. Okey, untuk sekolah rendah, kebanyakan kita akan belajar tahun 4 dengan tahun 4, 5, 6, kita akan belajar mengenai microbit dengan Arduino Uno. Okey, microbit dengan Arduino Uno ini. Untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, dalam buku teks dia hanya beritahu hanya microbit saja, microbit saja, iaitu menggunakan metod yang kita belajar hari ini. Tapi kalau dalam SK dia ada tunjukkan microbit dengan Arduino Uno. Okey, yang hijau itu. Yang ini yang saya ambil gambar ini ialah Maker Uno, iaitu yang warna purple ni. Okey, so dia agak berlainan sikit, ada tambahan sikit. Okey, tapi dia benda yang sama. Microbit, Arduino Uno. Untuk SK, alright. So yang tadi saya beritahu ialah yang terbaru itu, iaitu Raspberry Pi Pico ini. Okey, yang hijau ini ya. Okey, yang hijau ini. Dia pun salah satu mikro pengawal jugalah yang baru-baru ini digunakan, dilancarkan sebenarnya. So semua benda ini nanti saya akan disentuh juga dalam video YouTube yang akan datang, kerana saya pun sekarang ini pun sudah habis siapkan presentation untuk microbit dengan Arduino Uno, tapi
ada sikit lagi perlu atur lah. So, ada soalan lain ke dari cikgu-cikgu? Senyap saja semua ini. Ada respon? Tolong respon. Ada respon? Faham. Okey, faham. Yang lain? Microbit belum beritahu mau respon apa. Okey. Okey, kalau macam itu pun 4:15 sudah. Kalau ada soalan, sama anda boleh bertanya sekarang atau dalam grup RBT nantilah. Kami akan sedia membantu. Yang bengkel petang ini nanti saya pun lepas ini nanti saya pun akan upload ke bukan link YouTube PPD Sri K juga. Okey, untuk perkongsian bersamalah. So setakat ini tak ada soalan, so saya beri link kehadiran dan maklum balas lah. Sebelum saya bagi, nanti semua hilang nanti. Boleh tuan-tuan dan puan-puan semua buka kamera supaya saya boleh ambil gambar sekejap? Boleh. Okey. Panggil yang lain. Okey. So sekejap saya cek dulu link kedua ini. Okey, tak ada orang. Okey. Sekejap. 1, 2. Sekejap. Okey, 1, 2. Cikgu Julan Ajeng. Tak nampak cikgu? Alright. Okey. 1, 2, 3. Sekejap. Okey. So, sekarang saya ada okey. Sekarang saya paparkan link kehadiran. Okey, sekali lagi saya berterima kasihlah kepada Cikgu Hisham Muadi untuk sudi menjadi cikgu kita pada petang ini. Okey. Terima kasih juga kepada rakan cikgu semua yang sudi menghadiri bengkel. Sekiranya ada pertanyaan lagi, bolehlah kami membantulah. Ada kalau sekiranya cikgu perlukan macam hands on ke nak cuba dulu sebelum diberikan kepada murid ke, boleh juga beritahu kami. SIC kami, saya dengan Cikgu Wan Ling Kiong akan pergi menolong lah, untuk lihat sama ada persediaan cikgu itu sudah bersedia ke. Okey. So selamat bukan menjamu selera ini, selamat berbengkel sudah kita. So thank you semua. Okay. So
Itu saja untuk petang ini. Thank you, thank you. Okey, terima kasih semua.